Didik TV KPM. Hai semua, hari ini di Didik TV KPM slot menengah atas kita sedang belajar mata pelajaran fizik dan topiknya begitu menarik iaitu teori fotoelektrik Einstein. Bersama saya ialah Cikgu Zul. Cikgu Zul, saya rasa kita masih ingin mengupas bagaimanakah cahaya boleh menyebabkan elektron terbebas dari permukaan logam menjadi fotoelektron. Dia punya prinsip dia mudah. Ya, Cikgu. Cahaya yang datang mempunyai tenaga. Tenaga yang datang tadi tu digunakan untuk membebaskan elektron. Dan selebihnya, jika kita ada tenaga yang banyak, akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Menjadi tenaga kinetik dari cahaya kemudian kepada tenaga kinetik. Yes. Prinsip Dan keabadian tenaga. elektron itu boleh mengalir. Asas kepada wujudnya arus elektrik adalah bila mana elektron tu mengalir. Jadi kita lihat dekat sini. So ini adalah yang kita cerita daripada awal tadi. Mengenai cahaya yang datang, kena ke permukaan logam, membebaskan elektron. Dan elektron ni kita sebut fotoelektron. Okey. Apa yang terjadi adalah kita akan dapat arus elektrik bila mana elektron tersebut mengalir. Okey. Jadi di sini kita ada satu sel fotosel. Dalam fotosel ni kita ada satu plate logam dekat sini yang mana bila mana cahaya datang menghentam permukaan logam ini, dia akan membebaskan fotoelektron. Fotoelektron yang dibebaskan itu akan pergi kepada terminal positif ataupun anod. Sebab apa? Perbezaan cas. Satu negatif, satu lagi positif, maka dia akan tertarik. So, bila berlakunya pengaliran elektron tersebut, maka kita akan dapat arus elektrik. Okey? So far boleh faham? Boleh, clear. insyaAllah. So idea inilah digunakan banyak kali. Okey, so kita tengok contoh dua jenis logam yang digunakan sebelum ini iaitu lithium dan cesium. Apa perbezaan lithium dan cesium ini? Pertama sekali konsepnya sama. Kita ada kathod iaitu kita punya terminal negatif logam kita disinari cahaya membebaskan elektron. Elektron akan pergi ke terminal positif iaitu anod. Okey, perbezaan dia. Lithium mempunyai nilai fungsi kerja yang lebih besar. Maksudnya cahaya yang diperlukan oleh lithium untuk membebaskan elektron mestilah frekuensi dia lagi besar. Lebih tinggi. Frekuensi ambangnya lebih tinggi, Cikgu. Ya, betul tu kerana W sama dengan HF. Jadi, untuk cesium tak perlu setinggi, frekuensinya tak perlu setinggi cahaya yang diperlukan oleh lithium. Okay, itu beza daripada fungsi kerja, iaitu tenaga minimum diperlukan untuk membebaskan elektron. Kemudian frekuensi ambang. Kan tadi Hanif bagi tahu frekuensi ambang untuk lithium lebih besar kan? Cuba tengok nilai dia sekarang. Ya. Kalau untuk cesium 5.16, kalau lithium 6.03. Kedua-duanya darab 10 kuasa 14. So cesium lebih kecil kerana ambang. Work function ataupun fungsi kerja cesium lebih kecil. Okey. Ini adalah kaitan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang ni dia terbalik. Kalau kita lihat formula ataupun formula yang saya tulis sebelum ni, C sama dengan F lambda. Kalau F besar, C ni tenaga kelajuan cahaya ya. Kalau dia tak berubah. Kalau F besar, apa jadi pada lambda? Lambda mungkin kecil, Cikgu. Lambda kena jadi kecil. Jadi kalau frekuensi besar, okey, lambda dia kena jadi kecil. Kalau kita tengok 496 dengan 579. Untuk lambda cesium dia lebih besar berbanding lambda lithium. Bukan cahaya, maksud saya cahaya yang kena kepada lithium. Sebab apa? Frekuensi dekat sini lebih kecil, F kecil, maka lambda perlu besar. Harap-harap fahamlah. Boleh, okay? insyaAllah. Okay, so settle kat sini. Settle. Okey, kemudian saya ada satu soalan ringkas. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita hari ini. Silakan, Cikgu. Apakah hubungan antara keamatan cahaya? Okay, maksudnya brightness lah dalam bahasa mudah kita, kecerahan cahaya yang datang tu dengan jumlah arus yang terhasil. Cuba teka dulu.
Kalau saya boleh agak, cikgu, yang saya faham, kalau kita berikan cahaya kepada logam dan lebih tinggi cahaya tersebut, lebih terang cahaya tersebut, maka lebih tinggilah tenaga yang kita beri kepada elektron dan mungkin lebih tinggi tenaga kinetik. Di sini saya perlu perbetulkan sikit konsep yang ada. Keamatan cahaya, keamatan cahaya ini tiada kaitan dengan frekuensi. Tak ada kaitan. Contoh cuba Hanif buka lampu tu, switch on. Saya pasang balik lampu ni yang dengan panel solar ni. Ya, betul. Tadi? Okey. Baik. Panel solar kita tak pakai lagi, kita just nak tengok kecerahan dia. Kita pasang lampu dulu. Okay. So cahaya ini mempunyai frekuensi dia, nilai dia katakanlah 1 saja. Nilai dia 1 saja dan cerah ke, malap ke, frekuensi tak berubah. Tetapi apa yang berubah di situ adalah bilangan foton yang dikeluarkan. Semakin cerah cahaya yang kita ada, semakin banyak foton. Foton ni apa sebenarnya? Foton ni kalau saya boleh gambarkan dalam bentuk lukisan, dia lebih kurang macam ni. Kenapa saya kata macam tu? So, ini adalah paket kecil yang mana dalam paket kecil ni ada tenaga. Ada tenaga. So, bila cahaya itu cerah, banyaklah paket kecil ni datang. Tapi kalau setiap paket kecil tenaga dia tak cukup, dia tak boleh bebaskan elektron juga. Jadi selepas elektron dibebaskan, kalau kita ada banyak, katalah ada 10 juta paket kecil ni, dan tenaga dia setiap satu cukup untuk membebaskan elektron, maka kita dapat arus. So, jadi bila kita hantar banyak paket-paket ni, maka arus yang terhasil pun menjadi banyak. So, perkaitan dia. Cuba angkat panel solar tadi. Angkat panel letakkan solar dekat kecerahan dekat mentol. Baik. Okey, sekarang dia pusing tak kipas? Tak pusing lagi, cikgu. Cuba tambah kecerahan dia. Statik lagi. Saya akan tambahkan perlahan-lahan kecerahan. Dah mula pusing dah, cikgu? Cuba, kita nampak kelajuan dia macam mana. Okey, sekarang kita hantar lebih banyak foton, paket-paket tenaga. Lebih banyak foton, ya. Kita hantar lebih banyak paket foton. Perlahan-lahan saya makin terangkan. Dah berpusing dah, macam tak nampak dah, cikgu. Macam dah jadi bulatan kan? Kerana banyak foton yang dihantar. Nak saya lajukan lagi, cikgu? Maaf, nak saya terangkan lagi cahaya, cikgu. Wah. Tengok tu. Tu laju saya boleh kan? rasa dia pun. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita lihat jawapan dia. Jawapan dia kata, keamatan cahaya bertambah, arus pun bertambah. Kerana apa? Kerana penjelasan mudah dia, kerana paket tenaga yang dihantar pun makin banyak. Okey. Baik, maka rasanya dah selesai dah. Selesai dah, cikgu? Dah selesai dah. Oh, menarik, cikgu. Maka seperti yang cikgu katakan, keamatan cahaya yang tinggi, maka arus fotoelektrik juga adalah lebih tinggi, cikgu. Ya. Kerana itu diibaratkan sebagai paket-paket tenaga. Betul. Cikgu, maka dengan itu juga elektron yang terbebas, cikgu. Bagaimana tadi? Elektron terbebas akan mempunyai tenaga kinetik maksimum yang lebih tinggi. Fotoelektron tersebut. Dia bukan macam tu. Ini konsep dia senang je. Kalau kita ada elektron yang terbebas, arus dah wujud. Kalau kita ada banyak lagi elektron yang terbebas, maka lagi banyak arus yang wujud. Jadi untuk membebaskan lebih banyak elektron, kita perlukan cahaya yang banyak, kerana cahaya yang banyak ini mempunyai paket tenaga yang lagi banyak. Sekarang ni kita bercakap bila mana tenaga minimum membebaskan elektron tu dah pun mencukupi. Cuma dia bebaskan elektron, berapa banyak elektron dibebaskan sahaja. Kalau kita nak banyak, kita kena cerahkan cahaya tu. Lebih cerah tenaga, cikgu. Baiklah, dengan itu kita akan berehat sebentar. Menarik betul kita belajar hari ini mengenai teori fotoelektrik Einstein. Tapi kita akan berehat sebentar saja. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.